guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel terkini. Sahabat-sahabat semua, saya membawakan Anda sidang media bersama pemimpin UMNO, tidak lain tidak bukan YB Ahmad Mazlan, Timbalan Menteri Keuangan. Jadi menarik apa yang ingin disampaikan oleh Ahmad Mazlan ini terhadap calon daripada Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan untuk DUN Simpang Jeram. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan kita dan mendengar sidang media ini bersama Ahmad Mazlan, sahabat-sahabat. Pada hari ini, hari Khamis, dan saya mengesyorkan agar pengundi di luar kawasan Simpang Jeram dan juga Pulai yang ingin mengundi Kerajaan Perpaduan eloklah pulang hari esok, hari Jumaat, untuk mereka mengundi pada hari Sabtu. Ia adalah merupakan tanggungjawab kita, tanggungjawab untuk kita memastikan Simpang Jeram berada dalam kerajaan dan Parlimen Pulai berada dalam kerajaan, untuk melaksanakan tanggungjawab kita supaya Simpang Jeram tidak berada dalam pembangkang yang merugikan, dan Parlimen Pulai juga tidak berada dalam pembangkang yang merugikan. Oleh itu, pengundi-pengundi yang di perantauan pulanglah. Kepada pengundi-pengundi perantauan yang tidak mahu mengundi Kerajaan Perpaduan, teruskan bekerja bersungguh-sungguh di tempat masing-masing dan jangan balik. Dan harapan kita hari esok lah untuk mereka balik. Hari Sabtu khuatir jalan jam dan sebagainya. Jadi saya merayu kepada pengundi-pengundi Kerajaan Perpaduan, pengundi-pengundi PH, pengundi-pengundi BN, pengundi-pengundi parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan yang di perantauan untuk pulang hari Jumaat ini, hari esok. Mungkin kesaan kepada pengundi parti UMNO khususnya, ini bukan masa untuk protes. Mereka nak protes apa kalau mereka protes, berarti tempat ni jadi pembangkang. Apa faedah untuk 5 tahun akan datang jadi kita kena berfikir panjang sebelum kita nak mengambil keputusan yang negatif. Saya yakin bilangannya tak ramai, saya tak nafi ada sebahagian, tapi mereka adalah segelintir, bukan majoriti. Saya banyak kali pergi ni, Simpang Jeram dan Pulai ni saya banyak kali pergi, maka saya tahu apa yang ada di dalam kawasan dan cerita-cerita dalam kawasan. Hari itu kita mengumpulkan jentera yang begitu ramai. Hari Isnin malam Selasa, dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Malam tadi saya di Pulai, juga jentera yang begitu ramai, kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Saya berucap, dan sebelum itu juga saya berucap. Alhamdulillah, kes Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dia memberi kesan yang amat positif, kerana akhirnya kebenaran dapat ditegakkan. Itu kalau kita melihat dari sudut begitu, alhamdulillah. Saya tahu pihak yang tidak suka mesti melihat dari sudut negatif. Saya adalah salah seorang mangsa kezaliman pihak yang membawa kami ke mahkamah. Sebagai contoh, ada 80 orang yang di compound kerana kononnya kami mengambil wang 1MDB yang kami tidak tahu pun wang itu wang 1MDB ke apa ke, diterima tahun 2012, tahun 2013. 80 orang Tetapi saya mengepalai bersama dengan Tan Sri Syahril. Jadi saya dan Tan Sri Syahril dibawa ke mahkamah oleh pihak tahulah siapa Tommy Thomas, Latifah Koya, tentunya atas arahan lah. Jadi saya tahu bahawa itu adalah kezaliman. Mujurlah kami berdua dah lepas dan bebas.
Dan kita bersyukur dan kita bergembira akhirnya keadilan ditegakkan di Malaysia. Itu yang penting. Pada mereka yang berfikir yang lain itu silap pemikiran mereka. Saya ingin betulkan kesilapan itu, bahawa akhirnya kebenaran ditegakkan dan kita ada harapan terhadap proses keadilan di Malaysia, kerana mereka membetulkan apa yang silap. Kezaliman dihentikan. Itu yang penting. Orang yang tak tahu, yang tak turun naik mahkamah, mereka tak ada rasa itu. Saya 2 tahun lebih turun naik mahkamah ni. Dana politik adalah dibolehkan di Malaysia dan derma politik dibolehkan di Malaysia. Datuk Najib memberi saya derma politik daripada kerajaan Saudi. Lepas itu dituduh derma politik tu wang-wang MDB. Jadi perkara itu adalah kezaliman terhadap kami. Mentang-mentang saya dan Tan Sri Syahril melawan, maka kami dihadapkan ke mahkamah. Macam Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melawan, maka dia dihadapkan ke mahkamah. Melawan apa? Melawan daripada UMNO dibubarkan, melawan daripada memenuhi kehendak Tun Mahathir yang pada tahun 1996 saya hadir dalam majlis itu di satu tempat di sebuah sekolah kebangsaan di Kota Baru, yang mana yang berucap Tunku Razali Hamzah membubarkan Sengat 46, disambut oleh Tun Mahathir menerima ahli-ahli Sengat 46 masuk dalam UMNO. Saya kira itu yang Tun Mahathir nak buat. Pada tahun 2018 apabila beliau meminta Datuk Zahid membubarkan UMNO, ahli-ahlinya masuk PPBM. Presiden UMNO tak mau. Itu salah satu daripada representasi Presiden UMNO yang dihantar, dan segala representasi yang dihantar kepada pihak Jabatan Peguam Negara itu akhirnya mendapat perhatian dan pendakwaan itu dihentikan. Alhamdulillah, terima kasihlah. Ia adalah berita yang amat menggembirakan pada rakyat Malaysia dan pada mereka yang menilai keadilan dan membenci kezaliman. Pada mereka yang suka pada kezaliman dan tak suka pada keadilan, tentu akan menganggap perkara ini tidak baik. Jadi Datuk melihat keputusan itu akan memberi tambahan nilai sokongan kepada Kerajaan Paduan Negeri dan juga Simpan Jeram. Tentu. Siapa yang melihat dari sudut yang berbeza, berarti betulkan pandangan mereka bahawa ini adalah pelepasan daripada kezaliman yang amat dahsyat, ya, dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Ada pihak-pihak yang minta penjelasan Peguam Negara. Saya nak beritahu mereka, Jabatan Peguam Negara telah menyatakan 1 sampai 11. Itulah penjelasannya. Dan kemudian ada lagi siaran akhbar yang ringkas daripada Jabatan Peguam Negara menyatakan apa yang mereka buat itu diperakui oleh hakim. Jadi itulah keputusan itu diperakui oleh hakim. Macam kes saya, pihak pendakwaan menyatakan bahawa saya lepas tanpa bebas. Kemudian peguam saya menyatakan rujukan pada 3 kes bahawa sepatutnya saya tidak lepas, saya perlu lepas dan bebas. Dan hakim menerima bahawa saya perlu lepas dan bebas. Itu keputusan hakim. Pada siapa yang mengatakan ini keputusan bukan keputusan hakim, itu silap baca balik. Yang ini keputusan Hakim Colin, kan? Hakim Colin boleh saja membuat keputusan lain, tapi Hakim Colin telah membuat keputusan lepas tanpa bebas. Hakim saya lepas dan bebas. Begitu juga Tan Sri Syahril. Dan ada lagi rujukan-rujukan kes yang lain. Okey. So, saya kata perlu untuk Peguam Negara menjelaskan kes seperti ini. Dah jelas apa kata itu. Dia dah jelas 2 kali. Pertama melalui pendakwa raya, kan. DPP telah menyatakan 11 sebab. Yang gitu. Maka satu lagi ialah apabila mereka mengeluarkan satu kenyataan media ringkas bahawa
mereka telah menyatakan sebab dan hakim menyatakan persetujuan. Itulah penjelasannya. Tak perlu. Pada pandangan saya lah, pada pandangan saya yang pernah turun naik mahkamah, dizalimi. Penzalim-penzalim ini jatuh akhirnya. Orang yang menzalimi orang lain akan jatuh. Percayalah. Terbaik. Itu dia sahabat semua penjelasan daripada YB Ahmad Mazlan ya berkaitan dengan situasi terkini, juga apabila ditanya oleh wartawan ya berkaitan dengan pelepasan tanpa dibebaskan oleh Zaid Hamidi, dan ini sedikit sebanyak membawa impak besar ya kepada penyokong-penyokong UMNO khususnya ya, apatah lagi PRK ini akan berlangsung pada hari esok. Jadi ini memberikan semangat baru, semangat menaikkan ya semangat penyokong-penyokong UMNO, sekaligus memberikan sokongan ya kepada calon kerajaan perpaduan daripada Pakatan Harapan ini untuk memenangi kursi di Simpang Jeram. Jadi terbaik, kita tahu ini adalah satu keputusan yang sukar, tapi kita kena terima. So, pihak pendakwaan Peguam Negara telah pun membuat keputusan yang menerima representasi tersebut dengan adanya 11 alasan, dan juga diterima oleh mahkamah ya, mahkamah tinggi juga telah pun membuat keputusan ya untuk melepaskan Zaid walaupun tidak dibebaskan sepenuhnya. Jadi terima kasih sahabat semua kerana mendengar bersama saya update terkini sidang media daripada pemimpin UMNO YB Ahmad Mazlan. Jadi sekiranya anda mau memberikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruang komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.